Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要学习你的真理。 Kami mohon Allah Roh Kudus menolong, memampukan kami bukan hanya mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu itu. 我们恳求你的圣灵帮助我们，好让不但明白你的话语，我们也能够在日常生活当中将你的话语行出来。 Berkatilah setiap kami yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan. 主啊，求主你祝福听的和讲的。 Biar kami boleh sama-sama belajar dan tunduk taat kepada kebenaran firman-Mu. 让我们一起来学习你的话语，也能够顺服你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita bersama-sama kemudian membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 我们来看一段的经文，是在《申命记》第6章第4到第7节。 Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 申命记第6章第4到第7节。 Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. 以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在经上。 也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下、起来，都要谈论。 Saudara, satu kali seorang istri berkata demikian kepada suaminya. 弟兄姐妹们，有一次，一位太太对她的丈夫说：“ Pak, kamu itu kenapa sih bikin aku selalu sedih terus tiap hari? 她说呢，你为什么呢，总是让我呢很伤心呢？ Aku ini menikah sama kamu ingin membangun rumah tangga. 我跟你结婚呢是要建立家庭， Bukan bangun rumah duka. 并不是建立悲伤的家庭。 Tapi kenapa setiap hari kamu bikin aku nangis terus? 但是为什么你每一天都是让我哭的？” Nah, saudara, suaminya nggak bisa ngomong apa-apa. 她的丈夫无话可说， Karena memang kenyataannya ya demikian, saudara. 因为事实就是如此。 Saudara, pernikahan adalah langkah awal di mana kemudian seseorang membangun sebuah keluarga. 弟兄姐妹们，婚姻呢，就是我们要建立一个家庭的一个开始。 Nah, saudara, keluarga adalah satu institusi pertama dan terkecil yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini untuk menolong setiap kita bertumbuh di dalamnya. 上帝呢，为我们人类建立的家庭呢，是要让我们在这个家庭当中能够成长起来。 Tentu saja saudara, di dalam keluarga bukan hanya terdiri dari suami dan istri, tetapi juga Tuhan karuniakan anak-anak di dalamnya. 当然呢，在每个家庭不单有夫妻，还有上帝赐福给我们有儿女。 Nah, setiap anggota keluarga saudara harus menjalankan peran mereka masing-masing dan tentu yang terutama adalah mereka punya kerinduan untuk bertumbuh serupa Kristus. 每一个家庭的成员呢，都是要按照自己的本分来去做他们应当做的事情，而且呢，最重要的就是我们要顺服神的话语。 Saudara, tentu saja keluarga bukan hanya bicara tentang suami, istri, dan anak-anak. 当然呢，家庭呢不单只是谈到关于夫妻跟孩子们， Tapi kita juga bicara keluarga dengan lintas generasi. 但是呢，我们呢也谈到这个家庭呢是延续我们的下一代。 Ada paman, bibi, kakek, nenek, sepupu, keponakan, dan sebagainya macamnya. 而且呢，我们的家庭呢，联系到很多的人，包括我们有祖父母，我们有我们的叔叔，我们的婶婶，或者是我们侄儿、侄女、外孙女等等。 Itu sebabnya kita berkata ini adalah keluarga besar saya. 或者就是说呢，这是我的大家庭， Terdiri dari berbagai macam generasi. 因为呢有很多呢我们亲戚之间的那个下一代。 Nah, saudara, tentu keluarga juga bukan hanya bicara tentang hubungan darah ataupun satu marga, saudara. 当然呢，家庭呢不单只是谈到我们同一个姓，或者是谈到我们有血缘的关系。
Tetapi hari ini sebagai umat pilihan Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita dipersatukan oleh Kristus menjadi satu keluarga. 当然呢，我们每一个信主的人，我们是蒙主耶稣的宝血所救赎的人。那么呢，我们在主里面呢，也是一家人。 Kita adalah keluarga besar kerajaan Allah. 我们是上帝的这个国度的里面的一家人，也是一个大家庭。 Oleh sebab itu ada lagunya, dalam Yesus kita bersaudara. 所以呢，我们说呢，我们在主里面就是兄弟姐妹。 Nah, coba saudara lihat sebelah kanan kiri kita. 那么看我的左右， Ya, depan belakang. Nah, 是前后。 ini saudara kita, saudara. 弟兄姐妹们，他们也是我们的兄弟姐妹 Ya, tentu saja ada yang usianya lebih senior, 啊。当然有的比我们年纪更大， tapi juga ada yang masih kecil, 但 saudara. 是也有是比我们更小的， Ada juga yang sebaya dengan kita. 有的跟我们年纪一样的。 Tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. 但是我们在主里面是一家人， Saudara, maka sebagai satu keluarga, kita pun bersama-sama di dalam komunitas kita orang percaya dituntut untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. 当然呢，我们在主里面是一家人，所以上帝要求我们呢，我们在基督里面呢，我们要有属灵生命的成长。 Dan panggilan Tuhan kepada murid-muridnya termasuk kita hari ini tidak berubah, saudara. 啊，直到今天呢，主耶稣呼召他的门徒呢，这样的条规也没有改变。 Baik sebagai keluarga besar, keluarga kerajaan Allah, 啊，在这个神国的大家庭里面， maupun di dalam keluarga inti kita masing-masing, 或者是我们在各自的家庭里面， Allah memanggil kita untuk melakukan pemuridan. 那么上帝要我们每一个人呢，都要有一个进行这个门徒的训练。 Pemuridan bukanlah program gereja. 那么这个门徒训练呢，不是教会的这个计划而已。 Pemuridan adalah visi daripada Allah yang diberikan kepada murid-murid. 那么这个门徒训练呢，是上帝赐给每一个门徒的一个命令。 Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergi, jadikanlah segala bangsa muridku. 所以当主耶稣未升天前，他就对他的门徒说：“你们要往普天下去传福音，让万民成为我的门徒。” Setiap kita orang percaya diperintahkan Tuhan untuk pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. 所以呢，每一个神的门徒呢，他主都吩咐我们要使万民做主的门徒。 Tetapi tentu bukan hanya pergi ke tempat yang jauh, tentu saja juga kita pergi ke dalam keluarga kita masing-masing. 当然呢，并不是我们要到很远的地方去，但是我们也是要在我们的家庭里面。 Panggilan pemuridan pun harusnya kita miliki dan kita jalani di dalam setiap keluarga inti kita bersama. 那么蒙福召要成为这个门徒呢，那么呢，我们在家庭里面，我们也要有一个这个门徒的这个训练。 Nah, saudara, ketika bicara tentang pemuridan keluarga, 当我们谈到呢，家庭门徒训练 ada banyak orang suka salah kaprah. 啊，有的人呢误会了。 Saudara, maka kemudian di dalam bukunya Family Discipleship, Matt Candler dia berkata ada 5 hal setidaknya di mana orang keliru memahami tentang pemuridan. 所以呢，有一个呢作家他这么的写说呢，那么呢要成为一个家庭的门徒训练呢，需要有5个的方式，但是呢，很多人呢却误会了各个家庭门徒训练的方式。 Saudara, pemuridan di dalam keluarga bukanlah sebuah bentuk bebas dari eksplorasi rohani. 那么呢，这个家庭门徒训练呢，并不是说呢，我们可以自由的去训练呢我们的家庭的成员。 Tetapi pemuridan keluarga adalah sebuah indoktrinasi atau mengajarkan doktrin-doktrin pandangan tentang Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Nya. 所以呢，这个家庭的门徒训练呢，我们应该有一个教义呢，就是呢，我们要看我们的主耶稣，就是我们的神，我们的救主。 Kita mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada generasi berikutnya supaya mereka siap untuk berhadapan langsung dengan dunia ini. 那么呢，我们要教导我们的下一代呢，让他们能够去面对这个世界。 Saudara, pemuridan di dalam keluarga aja bukan memakai kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang orang tua inginkan kepada anak-anaknya. 那么呢，这个家庭门徒训练呢，并不是要让我们的孩子们呢，能够呢，要成为我们所想象的模样。 Di dalam mengerjakan pemuridan keluarga, orang tua tidak boleh memakai ketidaksukaan Tuhan sebagai ancaman untuk anak-anak mereka.
那么在家庭门徒训练当中呢，我们呢不可以呢以上帝呢不喜欢这件事情来教导我们孩子。 Seringkali saudara orang tua suka ngomong, Tuhan marah loh kalau kamu berisik. 很多时候呢，我们做父母的会对我们孩子说，若是你这样行的话呢，上帝会生气的。 Tuhan sedih loh kalau kamu lagi ibadah jalan-jalan. 如果呢你这样一直在外面游荡的话，那么上帝会伤心的。 Saudara ingat baik-baik bahwa perilaku yang baik itu tidak sama dengan pemuridan. 关于这个呢，我们有好的行为呢，跟成为主的门徒呢是两回事。 Karena tujuan pemuridan bukanlah kepada perubahan perilaku, saudara. 因为呢，这个门徒训练呢，并不是要你改变你的行为， Tetapi yang dikejar adalah perubahan hati anak kita. 乃是呢，要我们的孩子们，我们的心要有一个转变。 Transformasi yang terjadi di dalam hatinya menjadi serupa dengan Kristus. 就是让他的心灵里面有一个更新，以致他能够像耶稣基督。 Tentu saja memang akan menghasilkan perubahan perilaku. 当然呢，接下去呢，那么他的行为呢，也会跟着会有改变。 Tetapi tujuan utamanya bukan cuma perubahan perilaku, saudara. 但是呢，他主要的目的呢，并不是要他有这个行为的改变。 Oleh sebab itu, saudara, kita tidak bisa kemudian memakai posisi otoritas kita untuk membelokkan firman Tuhan mencapai apa yang kita inginkan. 所以呢，我们不能够呢，应用圣经呢，来去带领我们的孩子，就是让我们的孩子呢顺服，让他们成为我们想象中的孩子的模样。 Mendeskripsikan Tuhan sebagai Tuhan yang senang kalau anak taat dan marah kalau anak tidak taat. 就是呢，我们以这样的方式教导我们的孩子呢，如果你这样行了，上帝会生气；如果你这样行了，上帝会发怒。 Saudara, hal itu hanya membuat anak-anak kita kehilangan hal yang esensi tentang Allah. 那么这样的话呢，那么我们的孩子呢，对上帝呢的看法就不一样了。 Bukankah Allah kita adalah Allah yang mengasihi tanpa syarat? 因为我们的上帝不是爱我们，是无条件的爱我们吗？ Bahkan dia memberikan nyawanya ketika kita masih berseteru dengan dia. 就是当我们与上帝为敌的时候，他已经为我们舍命了。 Saudara, bukankah harusnya kasih Allah yang tanpa syarat inilah yang kemudian diceritakan, diajarkan kepada anak-anak kita? 所以我们应该以教会呢无条件的爱我们的这个方式来去教导我们的孩子，去辅导我们的孩子。 Bukan kemudian menebar teror ketakutan, Tuhan marah kalau kamu jahat, Tuhan marah kalau kamu begini, Tuhan marah kalau kamu begini. 我们不可以这样跟孩子说呢，你这样行上帝上帝会生气，你这样行上帝不喜欢的。这样的话语来教导孩子不可以的。 Dan sebagai orang-orang yang dewasa kita pun perlu belajar daripada kasih Allah itu. 我们身为成人，我们也应该去学习上帝的爱。 Kita perlu belajar mengasihi anak-anak yang kita miliki bukan menurut versi yang kita inginkan. 我们应该呢以上帝的爱的方式去教导我们的孩子，不应该用我们自己的想法来去教导我们的孩子。 Saudara, yang ketiga, pemuridan keluarga bukanlah sebuah cara yang populer membesarkan anak-anak kita. 很多时候呢，这个家庭门徒训练呢，并不是以精神探索的自由来形成的。 Pemuridan keluarga bukanlah kemudian membuat sebuah proses di mana anak kita nanti satu hari menjadi orang yang top. 就是呢，这个家庭训练呢，家庭门徒训练呢，并不是呢有一天让我们的孩子成为是一个很了不起呢，很 Tapi saudara, ketika kita melakukan pemuridan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan generasi mendatang untuk siap menghadapi dunia yang sudah bengkok karena dosa ini. 那么这个家庭训练的目的呢，就是要辅导我们的孩子，教导我们的孩子怎样去面对这个已经呢忘记背妙的世界。 Melalui pemuridan dalam keluarga kita sedang mempersiapkan generasi yang siap untuk ditolak oleh dunia karena dia melakukan kebenaran firman. 我们借着这个门徒家庭训练呢，是教导我们的孩子，当他们行在神的道中的时候呢，他们会被世俗、被世界的人所拒绝。 Kita mempersiapkan generasi mendatang yang siap dan tetap merasa nyaman ketika mereka kemudian dianggap berbeda, bahkan dipandang rendah oleh dunia karena
melakukan kebenaran firman 我 Tuhan. 们只要教导我们的孩子呢，就是呢，当世人认为他们与众不同的时候，他们行在正道的时候，那么世界会认为他们是与他们不同而拒绝他们，他们也会很自然的去接受这一切。 Pemuridan keluarga juga bukanlah sebuah strategi, saudara, untuk menjadikan orang tua sebagai pribadi yang dikagumi. 那么这家庭训练呢，也不是成为敬佩父母的策略。 Saudara, pada saat kita kemudian punya anak-anak, 尤其是我们有孩子的， ada godaan besar di dalam diri orang tua untuk menjadikan dirinya itu ingin dikesan baik oleh orang lain. 很多做父母的希望呢，我们都成为别人所敬佩的榜样。 Kita ingin orang lain tuh kenal anak kita itu menjadi anak yang saleh, yang rajin, baik, taat dan sebagainya macamnya. 我们真的很希望呢，每个人都认为我们的孩子是一个很勤劳呢、很顺服我们的孩子。 Kita membutuhkan peneguhan kasih dan kekaguman orang lain ketika kita membesarkan anak-anak. 我们需要呢，孩子这别人呢，让他们有的这个爱来，使他们能够长大。 Saudara, hati-hati, ini adalah sebuah godaan yang besar yang sering kali dijumpai oleh para orang tua. 弟兄姐妹们，这对我们做父母的也是一个很大的诱惑。 Pemuridan keluarga bukan mempertontonkan kepada orang lain betapa saleh dan baiknya anak kita atau bahkan betapa hebatnya kita di dalam mendidik mereka. 在家庭门徒训练当中呢，并不是要让别人看到我们的孩子是何等的孝顺我们，何等的顺服。我们应该 mempertontonkan betapa baiknya kita mendidik mereka. 就是呢，我们在我们家庭门徒训练当中，并不是让孩子们别人看起来是很顺服的，而且使别人知道我们做父母的，我们是怎么呢这样的很好的去教育我们的下一代。 Tetapi pemuridan keluarga adalah kemudian membawa anak-anak kita hidup dibentuk serupa dengan Kristus. 那么家庭门徒训练最主要的目的，就是带领他们能够行在主的道路当中，使他们成为主耶稣的门徒。 Pemuridan keluarga juga bukanlah sebuah cara yang paling menarik, tetapi sebuah cara yang layak untuk diperjuangkan oleh setiap kita orang percaya. 家庭门徒训练呢，并不是总是最吸引人的这个道路，乃是最重要的，就是让我们的孩子能够成为一个爱主的人。 Karena pemuridan menuntut begitu banyak upaya dan usaha dari setiap kita orang-orang dewasa untuk menolong generasi berikutnya hidup serupa dengan Kristus. 因为这个家庭门徒呢，这是我们做父母的，我们成人呢，就是尽最大的努力来带领我们的孩子，让他们成为主耶稣的门徒。 Jadi apa itu pemuridan keluarga? 那么呢，家庭门徒训练是什么呢？ Saudara, pemuridan keluarga adalah memimpin keluarga kita untuk membawa mereka, menolong mereka menjadi sahabat dan pengikut Kristus yang sejati. 所以这个家庭门徒训练是带领我们的家人孩子们呢，让他们成为呢主耶稣真正的门徒。 Dengan berbagai upaya, usaha, dan kapan saja kita lakukan. 我们可以在各方面呢，尽我们自己的能力来去带领他们。 Saudara, dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi setidaknya ada 3 hal penting mengapa kita perlu melakukan pemuridan dalam keluarga. 刚才我们所读的经文当中，至少有3件事呢，谈到为什么呢？这个家庭门徒训练是一件很重要的事情。 Yang saya singkat dengan 3M. 我很简单的举3个。 Yang pertama adalah memperkenalkan, yang kedua mengajarkan, yang ketiga menghidupi. 第一呢就是介绍，第二就是教导，第三就是活出模范。 Saudara, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 6, 如果我们读申命记第6章， saudara, kita melihat bahwa di sana kemudian Musa mengingatkan kepada setiap orang Israel bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap keberadaan diri kita. 所以我们看见呢，摩西教导以色列民，你们要尽心的爱你们的上帝。 Dan perintah ini bukan hanya kepada orang-orang dewasa, tetapi kemudian Musa berkata, ajarkan perintah ini juga kepada anak-anakmu, generasi berikutnya. 这个命令不单只是教导成年人，但是摩西也是说，你要殷勤教训你的儿女。 Saudara, kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis terakhir sebelum masuk ke dalam kitab Yosua. 这个申命记呢，在结束之后呢，就是进入这个约书亚记。 Maka dalam kitab Ulangan itu ada beberapa pengulangan cerita yang kita juga bisa dapati dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab
bilangan. 所以从这个圣经命记当中，我们看到你会借出呢几个的经节是借系这个出埃及记。 Saudara, kitab Ulangan ditujukan kepada generasi kedua orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. 那么这个生命记是谈到呢，这个以色列人他们已经走出了这个埃及为奴之地， Sebagai masa persiapan untuk mereka memasuki tanah Kanaan. 是他们预备好要进入这个迦南地。 Tanah yang kemudian Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. 这个地呢是上帝应许呢给这个亚伯拉罕和他的这个雅各的。 Sebuah tanah di mana nanti mereka akan memulai kehidupan yang baru, bercocok tanam dan sebagainya macamnya. 这个地呢能够使他们过一个新的生活，也这个地也使他们得以耕种。 Oleh sebab itu Musa mengingatkan bahwa pertama kali sebelum kamu melangkah ke sana, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu itu. 所以当他们还未进入这个迦南地的时候呢，摩西提醒以色列人，你们必须要尽心的爱耶和华你的上帝。 Tapi bukan itu saja, kamu juga harus memperkenalkan Allah yang kamu kasihi, Allah yang berkarya dalam kehidupanmu kepada generasi berikutnya. 但是你必须要把上帝在你们身上的作为呢，你告诉你的下一代们。 Supaya generasi yang berikutnya yang lahir di tanah Kanaan yang tidak kemudian melihat karya Tuhan yang besar dari tanah Mesir sampai ke dalam padang gurun. 以致呢，好让你的孩子们，他们在这个埃及之地，他们没有看见呢，上帝在他们的生命中所做的一切大作为，直他们走进这个旷野之地之前， Mereka tetap mengenal Allah yang besar itu. 那么他们仍然认识这位伟大的上帝。 Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Yosua setelah mereka menduduki tanah Kanaan, 当我们看到呢，当以色列人进入这个迦南地的时候，我们再来看这个耶书亚记。 di akhir kitab Yosua, Yosua menantang orang-orang Israel. 在最后呢，耶稣亚呢向以色列人挑战， Kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah. 你们可以选择你们要敬拜侍奉谁， Kepada Allah yang menuntut kita keluar dari tanah Mesir atau kepada ilah-ilah yang ada di tanah Kanaan ini. 你们要敬拜呢带领你们出埃及为牛之地的上帝，和只是呢你们要敬拜呢这个迦南地的那些神明。 Dan Yosua berkata, tetapi aku dan seisi keluargaku kami akan menyembah kepada Allah yang 但是耶稣亚说，我和我一家，我们都要敬拜侍奉耶和华。 Yosua ditutup dengan sebuah komitmen, mereka berseru, kami mau menyembah Allah. 当耶稣亚说完这些话的时候，他要这个以色列民呢立一个这个承诺呢，就是他们要敬拜爱我们的上帝。 Tetapi ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, 但是当我们读到这个士世记的时候呢， ada sebuah catatan di sana. 在那里记录了， Dikatakan maka bangkitlah angkatan yang tidak mengenal Allah Israel. 就是呢他们的下一代呢，有些是不认识上帝的。 Saudara, apa yang terjadi? 弟兄姐妹们，发生了什么事 Kehidupan 情 mereka 呢？ berantakan. 以致他们的生活就一团糟了。 Allah tidak lagi menjadi satu-satunya pribadi yang mereka rindukan, mereka nantikan dan mereka sembah. 因为呢，上帝不是成为他们唯一敬拜他们所侍奉的上帝了， Mereka semakin hidup jauh daripada Tuhan, 他们的生活已经远离上帝了， mengikuti keinginan dunia. 他们已经跟随了世俗的这个生活方式了。 Sampai akhirnya Allah harus menghukum mereka untuk membawa mereka kembali. 以致呢，上帝再次的刑罚他们，再次的带领他们。 Saudara, kenapa bisa terjadi demikian? 弟兄姐妹们，为什么会这样呢？ Karena generasi berikutnya tidak lagi menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Ulangan pasal 6. 因为呢，这个下一代呢，他们已经不再遵守顺服呢这个生命记所记录的一切了。 Mereka tidak memperkenalkan siapa Allah yang disembah itu. 因为呢，没有人向他们说呢，他们所敬拜的神是谁。 Mereka tidak memperkenalkan karya Allah yang besar yang dilakukan di dalam kehidupan mereka. 因为他们呢，没有人向他们说呢，上帝在他们生命中所做的大作为。 Itu sebabnya mereka tidak mengenal dan tidak mengerti. 所以呢，他们不明白也不认识上帝。 Soal yang kedua tadi saya katakan, ketika kita melakukan pemuridan keluarga, kita sedang mengajarkan tentang nilai-nilai hidup seturut firman Tuhan. 所以呢，家庭门徒训练的目的呢，就是我们去教导我们的下一代呢，关于我们呢，身为主耶稣门徒呢，门徒的应该所做的事情。 Maka Musa mengatakan, kamu ajarkan berulang-ulang. 所以摩西教导他们要多次的去诉说上帝的作为。 Di ayat ke-7 dikatakan, waktu kamu duduk, berdiri, berjalan, berbaring. 所以摩西说呢，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，也要谈论。
Artinya saudara, dalam setiap kesempatan harus ada kerinduan untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya. 他的意思是说呢，只要有机会呢，我们应该将上帝的作为呢，来去教导，向我们的下一代来诉说。 Mengajarkan apa? 那么教导他们什么呢？ Kebenaran firman Tuhan. 就是上帝的真理。 Saudara, hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang melupakan bagian ini. 弟兄姐妹们，今天有很多的家庭忘记了这件事情。 Kita merasa kemudian ketika kehidupan keluarga berjalan dengan baik, semua anak melakukan aktivitas biasa, ya sudah cukup buat kita. 因为很多人认为呢，只要我们的家庭好好的，我们的孩子很听话、很孝顺，就已经很好了。 Bahkan boleh dikatakan hampir tidak pernah kita berbicara tentang Tuhan dan karyanya kepada anak-anak kita. 甚至呢，我们也不会向我们的孩子们，上帝为我们、主耶稣为我们所做的一切所行的一切事情。 Jangankan kepada anak-anak kita, 不要说呢，没有对孩子们说。 kepada saudara seiman pun kita sedikit sekali membicarakan tentang Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, bukan? 我们也很少呢，向弟兄姐妹们诉说呢，上帝在我们生命中的一切作为。 Lebih banyak yang kita ceritakan adalah kesuksesan kita. 很多时候我们谈到就是我们的成功， Segala pencapaian-pencapaian kita. 就是我们所达到的一切成就。 Dan bukan kemudian perjalanan kita bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kita. 并不是谈到呢，上帝在我们的路途当中与我们同行，他为我们所做的大事。 Yang dilakukan bukan sharing, tetapi showing. 就是我们不是呢跟人家分享，而是呢在 Kita banyak mempertontonkan kehebatan-kehebatan kita. 就是在诉说我们自己有多么的了不起。 Supaya orang mengenal kita sebagai pribadi yang baik dan mungkin adalah orang-orang yang sukses. 很多我们希望别人认为我们是好人呢，我们是一个成功的人。 Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting sekali ketika kita melakukan pemuridan, saudara. 所以呢，家庭门徒呢是一件很重要的事情。 Bukan sekedar menghafal ayat, 我们不单只是能够背诵这些经文， tetapi mengajarkan kepada generasi berikutnya siapa Allah dan karyanya di dalam kehidupan kita. 我们呢要把上帝呢的作为呢教导给我们的下一代。 Apa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kemudian perlu menjadi pegangan dalam hidup kita. 那么圣经话语的那些的价值观是我们应该紧紧抓住的。 Sehingga anak-anak kita generasi berikutnya itu bertumbuh dengan pemahaman-pemahaman dan nilai-nilai kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. 好，让我们的下一代他们真正的明白呢，我们基督教信仰的这个真正的价值观。 Hari ini dunia kita penuh dengan pandangan-pandangan yang keliru, bukan? 今天呢，我们的很多呢，我们的这个对这个价值观很多这个错误的看法。 Kemajuan teknologi membuat kita kemudian mengalami banyak kemajuan, tetapi juga ada banyak kemunduran daripada kemoralan hidup kita. 这个科技的发展呢，虽然是让我们呢有这个进步呢，但是呢也让我们的这个伦理道德堕落了。 Bagaimana kita bisa memfilter itu semua? Bagaimana kita bisa menyaring itu semua? 我们如何把这些信息传达出去呢？ Bagaimana anak-anak kita generasi berikutnya bisa menyaring itu semua? 我们的孩子呢，如何能够分享到这些呢？ Kalau tidak pernah ada yang mengajarkan kepada mereka nilai-nilai hidup dan kebenaran firman Tuhan. 因为呢，没有人向我们的孩子们诉说呢这个真正的价值观以及生命的价值。 Tetapi saudara, memperkenalkan dan mengajarkan tidak lengkap kalau kemudian kita tidak menghidupi kebenaran itu. 弟兄姐妹们，若是我们只是教导呢，乃是不够完整的。我们若是没有活出我们基督徒的这个样式。 Satu kali seorang pendeta mau pergi pelayanan keluar kota. 然后呢，有一次呢，有一牧师呢想要到郊外去服侍。 Dari desa tempat dia ada, dia bersama dengan satu anaknya, dia mau pergi ke kota lain pelayanan. 那么他要从这个地方呢，要去到另外一个城市去。那么他的孩子跟他一起去。 Soalnya sampai di terminal ada orang-orang yang ayo kota sana ke kota sana. 所以呢，有人要去跟他说你要去在那边那个城市。 Maka saudara kemudian si pendeta mengikuti saran orang itu lalu kemudian naik bus dan mereka berangkat ke kota yang mereka tuju. 然后呢，他们听从了别人的建议，他们上了这个汽车呢，就到了他们所要去的地方。 Di tengah perjalanan si anak ini bertanya kepada papanya. 那么他在半途当中的这孩子问他的父亲： Pak, orang yang tadi yang nunjukin kita bus mau pergi ke kota itu kemana?
刚才呢，那个人呢向我们说呢，要坐上这辆车的，现在他的人在哪里呢？ Oh, dia nggak ikut. 他没有跟我们， Oh, kenapa dia nggak ikut? 为什么他没有跟我们呢？ Ya karena dia cuma calo ini aja mobil tiket. 因为他只是那个卖车票的人而已。 Oh gitu. 原来如此。 Nah saudara, jangan-jangan hari ini ada kebanyakan kita orang tua atau orang dewasa secara Kristen hari ini hanya sebagai calo. 所以呢，今天呢，我们不要呢，我们身为父母呢，基督徒呢，我们只是个雕塑，这个好像这个雕塑的这个售票员而已。 Kita pandai berteori, kita pandai mengajarkan. 我们很会很聪明去教导，我们有很多的这个想法， Tapi kita tidak menghidupi, 但是我们没有活出基督的门徒的样式， tidak menjalani apa yang kita kerjakan itu. 我们没有行在主要我们行的道路中。 Saudara, apa yang hilang di dalam pemuridan hari ini? 弟兄姐妹们，今天呢，在这个家庭门徒训练当中，失去了什么呢？ Banyak orang kemudian tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. 因为很多人呢，他们在生活当中没有活出神的真理。 Banyak orang tua Kristen pandai berteori. 很多呢，基督徒父母呢，他们有很多的理性， Tetapi kurang menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. 但是在每天生活当中，他们没有活出基督的样式。 Sehingga anak-anak saudara melihat kepalsuan di dalam kehidupan kita. 以致呢，孩子们看到他们父母呢，就是那些虚伪呢的基督徒， Saudara, anak-anak menyadari bahwa orang tuanya bukanlah pribadi yang sempurna. 让着孩子们，也让我们的孩子知道呢，我们身为父母的，并不是全是美的人。 Tetapi juga mereka mau melihat bagaimana orang tuanya belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. 但是我们要让我们的孩子知道呢，我们做父母的要在我们生当中，在我们的生活当中尽力的要成为基督的真正的门徒。 Orang tua yang berani dengan jujur berkata bahwa dirinya salah. 如果呢，做父母的更勇敢的说我错了， Orang tua yang berani menceritakan kegagalannya dan kemudian melakukan kehidupan yang penuh dengan pertobatan. 那么这个做父母的勇敢说呢，我错了，我道歉，然后呢，他愿意再次的重新走新的道路。 Dan itulah yang harusnya terjadi di dalam keluarga. 这是因在家庭当中所发生的。 Itu pula yang harusnya terjadi dalam keluarga besar kerajaan Allah kita hari ini di dalam komunitas GKI Medan. 今天呢，在上帝的这个大家庭里面，在主耶稣的这个大家庭里面呢，我们也应该有这样的态度。 Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. 我们不是完美的人， Tapi kita adalah orang-orang yang belajar menghidupi firman di dalam keseharian kita. 乃是在我们每一天的生活当中，我们要学习呢，成为主耶稣的门徒。 Itu sebabnya di dalam growing group, di dalam grup-grup pertumbuhan kita bisa menceritakan, men-sharingkan perjalanan kehidupan kita bersama dengan rekan-rekan. 所以呢，在这个小组当中，我们可以跟弟兄姐妹们一起来分享我们生活的路程。 Bagaimana kita juga bergumul di dalam menjalani firman Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. 那么呢，我们如何在这个路程当中呢，我们面对了挑战呢，我们能如何经历的这个未改？ Dan ada rekan-rekan juga yang menopang, menolong, bergandengan seperjalanan bersama dengan kita. 那么我们真的希望有人能够拖住我们，与我们手牵手一起来往前走。 Maukah saudara dan saya melakukan pemuridan keluarga? 弟兄姐妹们，你和我呢，是不是愿意做起这个家庭门徒训练？ Seorang hamba Tuhan besar pada abad 18 dia pernah berkata demikian. 那么呢，在18世纪呢，有一位伟大的这个神父这么的说。 Didiklah seorang anak di jalan yang harus dilaluinya, tetapi pastikan Anda sendiri juga melalui jalan itu. 这个是赵老师史布真所说的，你必须通过的方式来教育孩子，但要确保你自己也走那条路。 Saudara, di tahun yang baru ini kiranya Tuhan menolong kita semua. 但愿在这个新的一年，上帝帮助我们每一位， Menjadi pribadi-pribadi yang belajar menghidupi firman di dalam keseharian kita. 让我们在每一天当中，我们的学习呢，都成为主的门徒。 Berani menceritakan kegagalan kita dan kemudian kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan pertobatan di hadapan Tuhan. 我们勇敢的，也愿意承认我们的失败，也能够在我们每天的生活当中，能够做出一个真正主耶稣的门徒。 Dan kita bersama-sama dengan keluarga kita bergandengan tangan melangkah menjadi teman seperjalanan
untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. 那么我们跟我们的家庭每一个成员，我们每一个人都能够手牵手呢，来走这条主耶稣门徒的道路。 Tuhan menolong kita. 请求主帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tolong kami ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们， Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. 主啊，求你的话对我们每一个人说， Supaya kami dapat melangkah di dalam sepanjang tahun ini untuk menghidupi firman-Mu. 在这一整年当中，让你与我们同行，来走进这新的一年。 Mohon Allah Roh Kudus menolong setiap kami. 求你的圣灵帮助我们每一位。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。